Tajuk utama 4 Zulkaedah 15 Jun. Pekerja dilayan macam lembu. Cinta ditolak, lelaki bakar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Kilang pemprosesan ayam di Bedong, Sungai Petani, Kedah diarah tutup berkuat kuasa semalam selepas didapati bersalah kerana tidak mematuhi syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan sepanjang PKP 3.0. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tindakan dilakukan majikan kilang itu juga tidak wajar kerana melayan pekerjanya seperti lembu dengan membawa mereka dengan menaiki lori ke Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuala Muda untuk melakukan ujian calitan. Kita ada undang-undang dalam negara kita. Jangan hanya fikir keuntungan. Kalau kita rasa kita mahu membantu pekerja kita, bantu secara yang lebih berhemah. Kalau nak hantar mereka ke hospital, ambillah bas. Kalau boleh sewa bas lah. Yang kau ambil lori bawa orang ni macam lembu ni pasal. Ini kadang-kadang saya pun heran. Kan? Engkau untung dah banyak bertahun-tahun, tiba-tiba bila ada masalah ni, buatkan pekerja kita macam lembu. Janganlah macam tu. Beliau berkata demikian selepas melakukan operasi mengejut di 2 buah kilang di kawasan perindustrian Bakar Arang dekat Sungai Petani petang tadi. Turut hadir Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat. Dalam kejadian 13 Jun, kira-kira jam 5 petang, seramai 48 pekerja yang baru dipakaikan gelang merah jambu didapati menaiki lori untuk pulang ke asrama penginapan mereka. Majikan itu dipercayai mengatur 3 kali perjalanan lori terbabit untuk membawa kesemua 135 pekerjanya untuk ujian calitan COVID-19. Rakaman video membawa pekerja warga asing itu tular di media sosial sehingga menimbul kemarahan orang ramai. 2 lelaki termasuk seorang pegawai SPRM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan bersubahat dan menerima rasuah berjumlah RM100,000 14 April lalu. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun menanti mereka. Suapan kepada pegawai SPRM Syahrul Izwan 41 tahun sebagai dorongan untuk tidak melakukan siasatan di bawah kesalahan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Akta 613 SPRM terhadap Chi Sheng. Dia dituduh bersama Teo Peng Sin, 55 tahun yang dikatakan turut bersebahat dengan perkara berkenaan. Kedua-dua tertuduh ditahan oleh SPRM pada 14 April lepas dan pertuduhan hari ini dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Session Shah Alam, Rozilah Saleh. Pegawai terbabit juga sebelum ini pernah ditahan oleh pihak polis berkaitan kes siasatan jenayah di bawah Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Bagaimanapun, pertuduhan hari ini tiada kaitan dengan kes berkenaan. Dalam pada itu, SPRM menegaskan tidak akan berkompromi dengan kegiatan salah laku, jenayah atau apa-apa pelanggaran undang-undang oleh pegawainya dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya mereka melakukan perkara berkenaan. Seorang ibu tunggal yang mendakwa dirinya dirogol pegawai polis dituduh di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini terhadap 2 pertuduhan mengedar dan memiliki dadah jenis metafetamin 2 minggu lalu. Wanita itu dituduh bersama bekas suaminya namun tiada pengakuan direkodkan daripada mereka. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh masing-masing berusia 29 dan 28 tahun itu didakwa mengedar dadah disyaki jenis metafetamin dengan berat kasar 61 gram. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa ada dalam kawalan mereka dadah disyaki jenis metafetamin dengan berat kasar 13.6 gram. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah
berbahaya 1925 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39A -1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara tidak lebih 5 tahun dan 3 hingga 9 sebatan jika sabit kesalahan. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Bunut Payung kira-kira jam 4.20 petang pada 4 Jun 2021. Mahkamah kemudian menetapkan 15 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan laporan kimia. Sebelum ini, wanita 2 anak yang bekerja sebagai pembantu rumah itu dipercayai menjadi mangsa rogol yang membabitkan seorang pegawai penyiasat polis berpangkat inspektor minggu lalu. Namun, pegawai polis terbabit yang ditahan reman selama 7 hari untuk membantu siasatan kes itu dilepaskan dengan jaminan polis semalam. Berang selepas cinta ditolak, seorang lelaki bertindak membakar Al-Quran di belakang sebuah tandas awam di Pekan Kuala Nerang. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata pihaknya menerima laporan polis dari seorang lelaki pada jam 12.25 tengah malam tadi selepas menerima video yang dihantar melalui aplikasi WhatsApp. Pengadu bersama 2 rakannya ke lokasi kejadian namun mendapati tiada sesiapa di situ dan hanya menemui cebisan Al-Quran yang dibakar. Lelaki itu kemudian membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Nerang. Jelas Datuk Kamarul Zaman, siasatan awal polis di lokasi kejadian mendapati lokasi itu tidak mempunyai kamera rakaman litar tertutup CCTV dan kawasan tersebut adalah terbuka dan ia berlaku di depan rumah kedai. Susulan itu polis mengambil sisa cebisan tafsir Al-Quran yang dibakar untuk siasatan. Suspek berusia 36 tahun itu kemudian ditahan di Pekan Kuala Nerang dan polis turut merampas 2 unit telefon bimbit, 1 unit pemetik api dan sepasang selipar yang dipercayai digunakan ketika kejadian. Siasatan juga mendapati motif suspek melakukan pembakaran Al-Quran itu disebabkan perasaan marah dan kecewa dengan kekasihnya seorang wanita Islam yang berubah hati menolak cintanya. Suspek juga mengaku membakar Al-Quran itu kerana Al-Quran itu merupakan hadiah daripada bekas teman wanitanya itu. Bagaimanapun hasil soal siasat, suspek mendakwa dia tidak berniat untuk menyentuh sensitiviti agama. Suspek ditahan reman selama 5 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan. Beralih ke isu pendaftaran orang awam sebagai sukarelawan Malaysia, RELA, secara automatik yang tular di media sosial sejak semalam. Kementerian Dalam Negeri ketika ini sedang menunggu laporan penuh daripada Jabatan Terbabit sebelum tindakan susulan dibuat. Yalah, saya dah pun maklumkan malam tadi kepada Ketua Pengarah RELA supaya melihat semula dari segi registration sesiapa yang nak berdaftar dengan RELA ini. Kerana segala ini berlaku kadang-kadang kala kerana maklum sajalah bantuan banyak kita berikan. Jadi masing-masing take opportunity. Kata kawasan saya banyak ni macam-macam lah. Jadi semua tu akan kita perhalusi untuk nak menentukan next time. It is not that easy to register anyone. Sejak semalam, kecoh di media sosial mengenai orang awam yang mendakwa diri mereka telah didaftarkan sebagai ahli rela secara automatik di dalam sistem MyRela. Terdahulu, Jabatan Sukarelawan Malaysia dalam satu kenyataan melaporkan akan menjalankan siasatan dalaman bagi mengenal pasti tata cara pendaftaran keanggotaan yang dilaksanakan sebelum Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia Akta 752 dikuatkuasakan pada tahun 2012. RELA dalam kenyataan bagaimanapun menafikan berlakunya pendaftaran secara automatik dan menegaskan perbuatan tersebut bercanggah dengan perkara yang dinyatakan di Seksyen 6-1 Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Vaksin Pfizer untuk 12 tahun ke atas. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kanak-kanak berusia 12 tahun ke atas akan diberikan suntikan vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech
Namun, Kementerian Kesihatan berpandangan keutamaan pemberian vaksin masih kepada kumpulan berisiko tinggi walaupun indikasi tambahan itu diluluskan. Dalam kenyataan KKM hari ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kelulusan pendaftaran bersyarat itu memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk vaksin berkenaan dipantau serta dinilai berdasarkan data terkini dari semasa ke semasa. Ia bagi memastikan perbandingan manfaat risiko bagi produk vaksin berkenaan kekal positif. Bagaimanapun katanya, keutamaan pemberian vaksin ketika ini masih kepada kumpulan berisiko tinggi selaras dasar sedia ada ditetapkan di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK walaupun indikasi tambahan itu diluluskan. Pada 8 Januari lalu, Comirnaty diluluskan pendaftaran bersyarat bagi tujuan imunisasi aktif kepada individu berusia 18 tahun ke atas. Program vaksinasi bergerak yang pertama dilaksanakan di daerah Jempol menyasarkan sekurang-kurangnya 500 orang dalam kalangan warga emas, pesakit terlantar dan orang kurang upaya OKU selesai divaksin dalam tempoh 4 hari. Inisiatif pemberian vaksin COVID-19 dari rumah ke rumah itu dilakukan selepas mendapati golongan berkenaan menghadapi kesukaran hadir ke PPV bagi mendapatkan suntikan vaksin. Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Jempol Dr. Ismul Adham Muhammad Zaini berkata, bagi melancarkan vaksinasi bergerak yang bermula minggu ini, seramai 5 hingga 6 orang petugas kesihatan daerah itu akan pergi ke rumah penerima vaksin bermula jam 9 pagi sehingga 4 petang. Setakat ini perancangan kita akan bermula Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis setiap minggu. Sasaran kita 400 ke 500 orang penerima vaksin secara outreach. Pembahagian ikut line listing lah. Berapa yang di rumah, berapa yang di balai raya. Tapi jumlah keseluruhan 400 ke 500 orang satu minggu. Akan berterusan. Katanya program tersebut mendapat kerjasama dari Pejabat Ahli Parlimen Jempol dan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA. Menurut Ahli Parlimen Jempol yang juga pengurusi RISDA, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif, melalui program vaksinasi bergerak dari rumah ke rumah ini, ia secara tidak langsung mengurangkan kerisauan golongan sasaran yang sukar menghadirkan diri ke PPV disebabkan masalah pengangkutan. Program kita ada dua visi kita. Yang pertamanya, kita pergi rumah ke rumah. Macam ini, hari ini kita pergi ke rumah Makcik Samsiah ni. Dan ada beberapa rumah lagi kita dah pergi. Dan kita melihat dari segi kesihatan dia, mampu tak dia untuk disuntik vaksin. Dan ini doktor akan mengesahkan sebagainya. Dan dalam program yang kedua ni, mereka warga emas ni tak mampu, kita bawa. Kita bawa dengan kenderaan ke homestay. Kita tahu bahawa perniagaan pelancongan hari ini tidak ada orang nak duduk. Kita gunakan homestay itu sebagai pusat pemberian vaksin kepada warga emas. Dan kita bawa dia melalui van RISDA, melalui tram. Tapi nak pay daftar apa semua tak dapat dah. Kan pakcik pay ada orang hantar kan. Pakcik tinggalkan, siapa nak ikut pula. Tu ada anak yang ada tadi, dia tak sihat tu dah, sakit pinggang. Tu lah. Alhamdulillah lah datang ke rumah ni. Memudahkan saya lah sebab kalau saya nak pergi sendiri, susah kan adik saya nak bawa kan. Ini pun adik saya bekerja, ambil masa lah, nak kena ambil cuti semua kan. Sudah ada program macam ni, Alhamdulillah lah, memudahkan saya dan orang-orang AKU lain kan. Selain pemberian vaksin dari rumah ke rumah, sekumpulan perubatan lagi akan ditugas melaksanakan vaksinasi di PPV Balai Raya Kampung Lonek. Fungsi masjid dan surau bukan hanya terbatas kepada aktiviti ibadat dan keagamaan semata-mata, bahkan sebenarnya lebih luas. Dalam situasi pandemik COVID-19, pemberian vaksin yang dibuat di institusi itu dilihat memberi lebih keyakinan kepada masyarakat setempat untuk menerima suntikan imunisasi itu, lebih-lebih lagi kepada golongan warga emas. Menurut penceramah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, dengan mewujudkan pusat pemberian vaksin PPV di masjid dan surau, ia dapat menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk mengambil suntikan vaksinasi. Kalau kita lihat, masyarakat akan rasa lebih selamat, akan rasa lebih percaya disebabkan dilakukan vaksin itu di masjid. Kerana nama dan institusi masjid itu sendiri yang sangat hebat, yang sangat agung. Dan dia merupakan syiar Islam.
Dan di sana juga kita ada asatizah, ustaz-ustaz, imam, Tok Bilal yang akan usaha untuk mengajak masyarakat mengambil vaksin di masjid itu sendiri. Tambahnya lagi, pemberian vaksin di masjid secara tidak langsung dapat memberi kefahaman mengenai agama Islam kepada golongan bukan Islam selain memudahkan penyebaran dakwah kepada golongan tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya ketika mana seorang laki-laki bertanyakan kepada baginda Rasulullah mengenai ubat-ubatan yang dia ambil untuk dijadikan ubat. Kemudian ruqyah yang dilakukan, adakah dia menolak takdir Allah? Maka kata baginda Nabi SAW, bahkan ia merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, masjid bukan hanya berfungsi sebagai rumah ibadat, malah boleh menjadi medium untuk menyatukan masyarakat. Strategi Pelan Pemulihan Negara yang diumumkan kerajaan hari ini merangkumi 4 fasa dan melibatkan pelan peralihan fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, setiap fasa pelan pemulihan itu berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang utama untuk beralih dari satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP setelah purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Sistem kesihatan awam tidak lagi berada pada peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras sederhana dan 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Katanya fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal dengan ketat dan fasa itu aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin memberi komitmen bahawa sidang parlimen boleh diadakan dalam fasa ketiga strategi Pelan Pemulihan Negara iaitu sekitar September atau Oktober ini dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat. Keputusan institusi wakaf untuk beralih ke arah pendigitalan dengan menubuhkan Bank Digital Wakaf dilihat masih kurang jelas akan peranannya kepada orang awam. Jadi bagi memperincikan lagi mengenai Bank Digital Wakaf dan apa perbezaan serta kelebihannya kepada pengguna, bersama kita di talian Skype sekarang ini adalah Timbalan Pengerusi Penaja Bank Digital Wakaf, Datuk Abdul Manap Wahab. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Jadi kita terus saja kepada soalan pertama, ya, Datuk. Jadi apakah agaknya kriteria ataupun elemen yang membezakan, ya, antara Bank Digital Wakaf dengan perbankan Islam yang sedia ada sekarang ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari segi nama kita pun, ya, Bank Digital Wakaf. Ya, jadi kita ada bank, digital dan wakaf. Jadi kalau dari segi bisnesnya, bank, jadi kita akan segala produk-produk bank yang sedia ada, kita juga akan ada. Hanya yang bezanya, kita tidak akan ada cawangan. Disebabkan kita ni menggunakan aplikasi talian, itu digital. Jadi kita tidak ada cawangan-cawangan yang sesiapa yang ingin berurusan dengan kita akan berurusan melalui aplikasi yang akan disediakan nanti. Dan sekiranya mempunyai apa-apa masalah, insya-Allah akan diselesaikan melalui talian. Jadi itu satu. Yang keduanya, yang lebih penting adalah bank ini bukan sahaja Islamik, ya, tetapi kita menggunakan nama wakaf. Jadi seperti mana kita tahu, wakaf ni adalah satu elemen di mana umat Islam
sangat disyorkan untuk membuat ya. Sebab ini kita kata saham akhirat kita ya. Jadi sesuatu yang kita mewakafkan insya-Allah akan berterusan walaupun kita sudah tiada di muka bumi ini. Jadi bank wakaf ini pemegang sahamnya adalah masyarakat umum yang akan bukan melabur ya, akan mewakafkan secara tunai melalui institusi wakaf yang akan menjadi pemegang saham di bank ini. Dan apa-apa keuntungan yang kita dapat nanti akan disalurkan balik pada ekonomi ummah. Jadi insya-Allah kita tahu bahawa ummah kita dari segi peniaga-peniaga kecil kan ada kalanya mereka pergi ke bank-bank sangat susah mendapat pembiayaan untuk perniagaan mereka. Jadi kita akan menggunakan bank ini untuk memberi bantuan. Jadi bila kita kata bantuan ini bukan bantuan secara percuma, kita juga akan mengenakan keuntungan, ya. Dan tapi keuntungan itu bukan disalurkan balik kepada pemegang saham, sebab yang pemegang saham ataupun pemegang modal bank wakaf ini adalah institusi wakaf. Ya. Jadi dia akan dipulangkan balik kepada masyarakat. Dan insya-Allah sekiranya jadi apa-apa bisnes yang kita lakukan bukan sahaja kita dapat keuntungan dari situ, tapi kita juga peniaga tersebut juga akan melabur pada ataupun menyumbang pada ekonomi negara insya-Allah. Baik, jadi Datuk, sekiranya bank digital wakaf ini ditubuhkan nanti, adakah ia dapat memberikan keadilan kepada para pelanggan? Memandangkan ada yang beranggapan perbankan Islam ini sekarang ini mengenakan charge yang lebih tinggi berbanding bank konvensional, Datuk. Ya. Okey, ini sebab kalau kita lihat apa matlamat kita ya. Matlamat kita ni memang sebagai sebuah bank kita mesti membuat keuntungan sebab kita ada kaki tangan yang perlu dibayar gaji, kita ada sewaan bangunan, peralatan dan segalanya. Jadi daripada situ kita perlu ada keuntungan. Dan sekiranya kita mahu ummah ini maju ke depan, lebih-lebih lagi ummah-ummah yang pendapatan rendah ya, peniaga-peniaga kecil, kita perlu ada keuntungan. Kalau kita hanya memberi sedekah, nanti kita habis seperti gitu, wang itu habis seperti itu saja. Jadi tidak ada pusingan di dalam ekonomi. Jadi apa yang kita cuba lakukan di dalam bank ataupun matlamat kita dengan bank digital wakaf ini, kita akan cuba sedaya upaya untuk memberi kemudahan dengan lebih rendah, dan cara kita memberi juga akan berbeza daripada apa yang diberikan oleh bank-bank sekarang. Ingat, itu sebab bila kita sebagai penaja bank wakaf ini ataupun nanti kaki tangannya juga mesti sedar bahawa apa yang kita lakukan ini ataupun bekerja di bank ini bukan sekadar hanya untuk mendapat gaji. Ya, memang gaji itu penting, tetapi kita melakukan sesuatu untuk ummah dan sangat fokus ya. Sangat fokus in terms matlamat kita tu. Jadi insya-Allah dengan itu dan disebabkan kita ni menggunakan digital, insya-Allah kos kita akan lebih rendah sebab kita tidak memerlukan cawangan-cawangan seperti mana bank-bank yang sedia ada sekarang ini. Baik. Baik, terima kasih Datuk di atas penjelasan mengenai bank digital wakaf pada malam ini. Demikian tadi Datuk Abdul Manap Wahab selaku Timbalan Pengerusi Penaja Bank Digital Wakaf. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, dan selepas ini kita berehat seketika. Lawan tetap lawan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Pejuang Hamas bersedia menghadapi serangan Zionis Israel jika keadaan semakin genting akibat kedegilan Israel meneruskan perarakan bendera di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Kedegilan itu sebenarnya membangkitkan semangat juang rakyat Palestin dan penduduk Islam di seluruh dunia untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Israel dilaporkan masih nekat meneruskan perarakan itu dan menugaskan tentera untuk melindungi penduduk di penempatan haram. Ia susulan mesyuarat Ketua Polis Israel dengan Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang meluluskan perarakan itu dan meletakkan anggota polis dalam keadaan siap siaga.
Penduduk Israel dijangka berarak dari pintu Damaskus ke Bandar Lama Timur Baitul Maqdis malam ini waktu Malaysia. Perarakan itu dirancang sewaktu keadaan semakin tegang apabila Israel mengusir penduduk Palestin secara paksa di kawasan kejiranan Sheikh Jarrah. Penduduk Arab Saudi yang berusia bawah 18 tahun dan tidak menerima suntikan vaksin COVID-19 serta mereka yang dikecualikan atas sebab kesihatan masih dibenarkan memasuki premis perniagaan di negara ini. Kerajaan Arab Saudi pada Ahad lalu mengumumkan individu yang tidak menerima suntikan vaksin tidak diberikan akses untuk memasuki mana-mana premis perniagaan bermula 1 Ogos ini. Namun jurucakap Kementerian Perdagangan semalam memaklumkan larangan tersebut tidak termaktub kepada mereka yang berusia bawah 18 tahun serta tidak mendapat suntikan vaksin atau golongan berisiko dijangkiti COVID-19. Kira-kira 15.9 juta suntikan vaksin sudah diberikan kepada penduduk negara teluk itu. Bagaimanapun, Kementerian Dalam Negeri meminta setiap pengunjung yang memasuki premis perniagaan termasuk pusat beli belah perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin atau sudah diberi vaksin selepas pulih dari COVID-19. Langkah itu mendapat sambutan baik dari rakyat Arab Saudi yang menyatakan mereka berasa lebih selamat dan dilindungi sekiranya tempat tumpuan ramai dipenuhi dengan pengunjung yang sudah menerima vaksin. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Pakar biologi marin di Malaysia sedang mengkaji penyakit kulit misteri yang dihidapi ikan hiu di Sipadan, Sabah. Ia berkemungkinan akibat kenaikan suhu air laut di kawasan terumbu karang tersebut. Pada Mei, suhu laut di situ dicatatkan 29.5 darjah Celsius, meningkat 1 darjah berbanding pada 1985. Namun kajian penuh berhubung kesan kenaikan suhu itu masih belum lengkap. Visual drone yang diambil di Yunnan ini menunjukkan sekumpulan 15 ekor gajah berehat dan berbaring di bawah pokok. Haiwan tersebut kemudiannya bergerak menuju ke utara. Gajah tersebut disyaki bergerak ke sana bagi mencari sumber makanan baru berikutan perubahan kawasan tanaman. Wasabi dinobatkan anjing terbaik dalam persembahan di Westminster Kennel Club Dog Show dekat New York. Anjing jenis Peking ini memukau penonton dengan bulu yang gebu dan wajah perang kehitaman. Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut kemenangan berpihak kepada Wasabi dan pemiliknya. Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melewati batas perjalanannya, menjaga lisannya dan tidak mensia-siakan umurnya. Mutiara kata dari Imam Ali rahimahullah itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.